Jadi kita tak boleh selesai mak bapak seorang tak boleh. Kita kena pergi rujuk pada sekolah, balai polis, kita kena rujuk pada agensi-agensi apa-apa lah. Dan jangan mengutuk orang. Hari ini jadi ke anak dia, satu hari mungkin jadi ke anak kita. Anak dia tempat. Kenapa? Arahkan masjid, kita buat bangunan kongsi. Yang datang malam ni 5,000 orang. 5,000 orang bagi seorang 100. Kalau bagi RM10, RM50,000. Kalau bagi 100, setengah juta. Setengah juta dah boleh buat bangunan 2 tingkat komplit. Tak minta dia YB, popak lah dia YB. Kau tengok YB ni gaya, satu sedang menjadi YB. Apa kelana orang tahu. Orang takraw minta jersey, orang nasyid minta uniform, tok imam pula minta jubah. Apa tak minta? Orang sakit minta wheelchair. Teruk juga. Sebab tu ada YB yang pindah rumah duduk start senang. Malas balik kampung orang kata. Ada YB yang balik kampung tuan menyorok kereta dalam semua. Dia cerita combat, tutup semua orang tak nampak. Malam-malam baru balik rumah. Lah kita tersaudara kat mereka pening pula. Lah apa yang penting kerjasama. Bagi seorang 100, 5,000 bagi seorang 100. Lah dia dapat setengah juta. Ustaz mana kami nak ada 100 ustaz ya? Boy, dia opok dia beli 100 kita bagi sebulan RM10. Simpan dapat setengah juta buat bangunan. Hari biasa kelas perempuan, kelas muslimat mari buat itu. Saya buat kelas saya di Manjoi Ipoh. Setiap hari 300 sampai 400 orang perempuan datang. Makcik-makcik datang belajar 10 kitab sehari. Kami tak ada gaduh-gaduh. Yang datang ni orang biru, yang datang ni orang hijau, yang datang ni orang biru muda. Hak tak ada parti pun mari duk cekong mengaji. Kami tak ada gaduh-gaduh. Kami buat korban masing-masing buat pisau. Tak ada siapa tinggal siapa. Masing-masing tinggal murah. Gitu buat apa? Akhirnya kami boleh buat sekolah, kami boleh buat pondok, ada 180 pondok, kami boleh buat surau, kami boleh buat bangunan, kami boleh buat tahfiz. Kita boleh buat untuk jaga orang murtad, kita boleh jaga orang sakit, kita boleh jaga orang yang nak masuk Islam. Alhamdulillah. Sebab tu sekolah kami tuan-tuan tak ada gaduh-gaduh. Politik kan, politik pun ke tepi. Kami nak ni. Siapa nak masuk tempat kami tak ada politik. Kami cipta beragama halal, haram. Kami tak ada kelentong-kelentong punya. Akhirnya tuan-tuan bila kita buat kerjasama, alhamdulillah, kita gerakkan dari mana? Masjid. Sebab tu masjid jangan kedempuk duit. Orang bagi sedekah, gunakan. Ni kadang-kadang kipas bagi perempuan tak ada. Ada satu tu pun duk pusing tengok. Makcik tu mengucap dulu sebelum akhir takbir, asyhadu an la ilaha illallah. Dia tengok atas dia kata tak lama dah. Tak ditukar kipas. Cuba tukar berekor. Senang orang mari. Ni tanya kat dia, mak, siapa minta mari masjid? Panas dengung. Perlu pepoh ni aku tak ledok. Panas. Boh ekor, mak, ekor dah boh dah mari bayar. Aku dah kira mari. Sejuk tunggu, nak kecing saja. Panas tak mari, sejuk tak mari. Hak jenis tak mari mesti kata apa dah. Lah ni kita tu ikut dia. Lalu dia tak boleh. Itulah kata orang masjid, orang masjid, kenapa dari dia sambil dia pokok sokok dia. Dia tak tahu anak dia orang itu. Dia kata orang. Jadi kita kena selesaikan. Dari mana-mana kita nak selesaikan supaya masyarakat kita jadi baik. Dari mana-mana kita nak gerakkan. Daripada masjid lah. Masjid itu tuan-tuan bukan tempat semayang semata-mata.
Kita tak nak jadi masjid yang macam Rasulullah sebut, masjid hebat tapi tak ada petunjuk, masjid yang penuh dengan bergaduh. Kita tak mau. Yang ni yang kita tak mau. Saya pergi ceramah di Singapura, tuan-tuan, masya-Allah, setiap bulan saya telah habiskan 69 buah masjid di Singapura. Setiap bulan saya kena ceramah 3 masjid. Saya dah ceramah 17 masjid. Ada 69 lagi, 52 masjid saya kena buat roadshow lagi, tuan-tuan. 16 ni saya turun lagi di Woodland. Tuan-tuan, masjid Singapura 4 tingkat, 5 tingkat, semua ada lift. Kenapa yang masjid mereka ni semua naik ke atas? Sebab tanah tak ada. Sebab tu semua masjid naik ke atas. Macam kita, tanah melambak, tanah kubung sebelah, tanah parking sebelah, balai lintang sebelah, tempat korban sebelah. Singapura tak ada tanah, maka bangunan mereka naik di atas. Masjid mereka, tuan-tuan, subhanallah, kipas mereka macam helikopter. Sekali dia buka, orang perempuan kena tekuk, dia naik atas. Subhanallah. Sekali buat ceramah, tuan-tuan, 4 tingkat, 5 tingkat penuh, 5,000 orang, 4,000 orang. Masjid mereka ada sekolah dalam dia. Dalam masjid ada kilang roti. Dalam masjid itu ada pejabat. Dalam masjid itu ada bank. Dalam masjid itu ada pusat komuniti, ada kaunseling. Tuan-tuan, jom ikut saya pergi Singapura. Saya kadang-kadang saya malu, tuan-tuan, berceramah di Singapura. Masjidnya cukup hebat. Saya kata patut saya ni belajar dekat tuan-tuan macam mana nak uruskan masjid. Bayangkan dalam masjid ada lift. Orang perempuan yang usul-usul naik lift. Hebat. Jadi tuan-tuan, kita ambil budaya ni, kita gerakkan pembentukan saksiat, pembentukan akhlak anak-anak kita daripada masjid. Kalau masjid kita ada lapang di hadapan, jom kita buat bangunan 2 tingkat. Bawah buat kelas, atas buat asrama, bubur katil, bubur lemari, bubur tilam. Tiap-tiap hari Sabtu, tiap-tiap hari Ahad, budak-budak tidur di masjid. Hari Jumaat, hari Sabtu cuti, tidur di masjid, tidur di asrama. Hari cuti sekolah, macam nak main minggu depan, budak-budak semua duduk di masjid, buat giliang. Sekali masuk 100 orang. Siapa yang bertugas? Tok Imam bertugas, Ustaz bertugas, YB bertugas, pegawai kedah bertugas. Tak bertugas. Buat apa kita nak gaduh-gaduh? Ini tak habis-habis bergaduh orang Melayu. Main tengok bola orang Melayu sama Melayu, gaduh. Main pilihan raya Melayu sama Melayu, gaduh. Main ceramah macam ni pun, gaduh. Saya bulan lepas saya ceramah dekat satu tempat. Banner yang mereka buat dekat saya 48 banner. Saya kata banyaknya banner apa takut kat mana. Dia kata kami bubur kat simpang. Oh yang banyak nak simpang pun banyak lah. Dah. Asal kami bubur orang koyak, asal kami bubur orang koyak, asal kami bubur bakar, asal kami bakar kami bubur. Last sekali 48. Saya tak sebut tapi di Kedah 48 banner. Ceramah Ustaz Kazim ni, tuan-tuan, bukan ceramah politik, bukan kata orang. Pun orang gaduh. Saya pergi ceramah di Selangor, tuan-tuan, duduk kat traffic light. Saya perhati satu banner. Masa macam gambar saya, banner ceramah, tapi ada tanduk tu atas kepala. Kita bayangkan muka sesegak saya ni ada tanduk 2 kali kok. Astagfirullahalazim, sampai hati tu. Yang kita main ceramah ni, kita nak ajak orang kita jom bersatu. Tanpa mengira bendera, tanpa mengira parti, jom kita imarah pada lima habis. Baru ni saya panggil 100 anak-anak kampung saya di Manjoi tengok wayang di sekolah saya tengah Padang, wayang pacak. Buat hiburan. Pakai apa bagi tengok Aaron Aziz cerita dampak lupa lah. Oh pakai tu. Kita sebelum tu kita buat ceramah, sebelum tu buat. Alhamdulillah
Tuan-tuan tengok semalam di Putrajaya, orang panggil Syekh Habib Syekh. Dengar Ustaz Dong duk cakap lagu tu. Pakat duk nyanyi nasib Malam Cinta Rasul. Rock ni zaman kita. Dulu sungguh rock. Dengan rock. Itu dulu sungguh tuan-tuan BPR kalau dia menyanyi dia tunjuk orang. Keunggulan cinta dari sinar mata yang bergerak itu kau ditunjuk kita. Kita pada takut tunjuk aku pula kan. Itu rock. Kalau dulu-dulu kita minat ke yang bergelora hati. Tuan Matra pula. Tuan Matra suara-suara sikit dalam perjalanan ini. Berbagai lebu raya tu. Itu mantra. Mai set pula dia jenis tu kepik. Kepik pohon. Kisah cinta dua dunia. Dia kepik. Mari awil nak takam mana? Siapa Syakillah? Mana Syakillah? Aku pun tak tahu. Dia pun tak tahu dia kata. Syakillah mana? Kita pun tak tahu. Tu zaman dulu, zaman 80-an lah. Zaman Zul Ketak dia mapak meong. Ketipu bini dia. Dia beli gula kan ngaji kitab. Bawa dia duduk main. Duduk main nak mengatur dia main tenang. Tengok Pak Meong. Dia main malam pesta pula mudi. Bermasya dan menari. Suka duka. Tu zaman Pok Yeye. Zaman lo tak minat tak tahu. Zalikal fadlu minallah. Budak-budak kecil. Ya anak, ya anak. Pok ada belakang. Ya anak. Anak-anak dia anak. Bakal kalau. Zaman sekarang, sebab tu kita kena buat pergerakan daripada mana? Masjid lah. Kenapa nak buat ceramah dia? Orang pun nak hiburan juga. Sebab tu dalam saya punya ceramah ni ada hadis, ada ayat Quran, ada nyanyi. Kena buat betul semua. Kedua lah saya. Nak ceramah, nak nyanyi lagi. Lepas ni ceramah, nak nyanyi buat lagi. Buat pertandingan karaoke. Buat pertandingan karaoke nasyid. Adoran, dapat adon. Johan, melawat tetapi pedut. Ya Allah. Orang minum antara berdoa. Tepat kedua bersikap fiksi. Apa bila buka okey dah ada ni di luar depan kita ada television. Pakai tak okey. Subhanallah, Maha Suci Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Allahu Akbar. Allah yang Maha dekat. Segala pujian hanya untukmu. Suruh baby jadi juri. Dia bukan menyanyi nasyid sekolah. Aku boleh buat pitching. Pitching ada dalam sikit. Ada 3 juri. Aku kata pula juri dia kedua. Bagus. Sesuatu bertambah. I like it. Aku minta. Buat. Saya buat dengan Ramli Sarif. Saya Ramli tidak. Dia Ramli Sarif. Buat konsert ketuhanan. Saya nasyid, saya berceramah, dia nyanyi. Dia nyanyi, saya ceramah. Alhamdulillah kita buat di Lumuk lebih 10,000 orang. Penuh kawasan Lumuk. Mula-mula dia buh lagu dia. Buh lagu terakai. Sekali dia buh lagu ketuhanan. Dia buh lagu kemerdekaan. Musal hari-hari Bila bersamamu kemuliaan. Dia bohdah, saya bohdah. Katanya dia orang kata Allah, marilah kita semua-semua orang duduk sini. Jadi masjid bukan takat untuk jadi
imam dia, masjid bukan untuk orang tua-tua dia, masjid untuk semua. Jadi ini kalau kita gerakkan daripada masjid ke masjid ke masjid. Kalau kita ada anak-anak muda, pasukan belia, kita ada motosikal belia, basikal belia, kita gerakkan daripada masjid Kedu pergi masjid Kedah, daripada Pekan Nafkah pergi Pekan Haki. Kita buat konvoi, polis trafik iring, panggil polis trafik restong, naik kuda putih, nak kempit di belakang. Tahu lah dia Rasulullah. Kita buat betul royong di Padang Perak, kita buat betul royong di Kuala Nerah. Habis Kuala Nerah di Padang Perak, balik ke Nafkah. Dia Rasulullah tuan-tuan, ini untuk remaja kita. Waktu inilah yang kita nak hijrah kepada mereka, supaya mereka dekat dengan tu imam, dekat dengan ustaz, dekat dengan masjid, dekat dengan segala benda agama. Sebab tu di sekolah saya tuan-tuan, yang sembelih lembu korban semua anak-anak muda, 18 tahun, 24 tahun sembelih lembu korban. Orang tua-tua lihat dia anak muda tak? Anak muda tenaga dia kuat. Ini kadang-kadang yang sembelih lembu korban tangan buka pintu. Duk pegang golok ni, lembu tak kena ada ni. Lembu ni kaya aku mati tak mati ni. Buat tuan-tuan, saya ada 30 orang guru muda-muda untuk urus mandi mayat. Kalau ada orang telefon ustaz, ada orang meninggal, okey, kami pergi 2 pagi kami pergi. Buat apa? Baca Quran. Buat apa? Lap badan mayat, minyakkan badan mayat, selimutkan dia, baca Quran sampai subuh. 30 orang anak-anak muda. Tanya, dah ada orang nak mandi dah besok? Kalau tak ada, kami mandikan. Orang muda mandikan. Masya Allah tuan-tuan. Itu kita kena buat. Ini bila kita buat kursus mandi mayat, yang datang mai dengar, hak dah nak jadi mayat. Bercekong. Faham tak lu? Faham tak ni? Mayat ni macam mana tuan ni? Apa tak dengar juga. Jadi tuan-tuan, mari kita hijrah, kita raih anak-anak muda kita. Jangan kita kata anak muda kita jahat, jangan kata mereka ni tak ada masa depan. Masalah dia ialah sebab kita tak bagi peluang. Bagi peluang mereka dalam masyarakat. Jadi aku tugaskan bahagian ni, nak topol bahagian ni. Buat cari hak duduk di karaoke malam-malam. Belah ni saya tak nampak lagi karaoke. Bila saya balik kampung, berlambak kedai karaoke daripada bukan Kemunting sampai Batu Buah. Meriah 2 pagi duduk nyanyi. Saya kata kat driver saya kita 3 lah. Cakap 2-3 lagu dulu. Dia kata kalau ustaz sanggup, dia sanggup. Saya dah kenal dah sekali. Saya nak pergi ceramah. Lambat lagi nak ceramah, saya sampai awal. Tinggal lalu minum teh. Cokek kedai kopi itu memang kami. Nak pergi mana? Nak pergi ceramah depan tu. Oh, ceramah tak kena lah. Dia. Oh, saya minat dia ceramah. Bagusnya dia tak kata orang. Oh gitu. Saya mana ada ceramah dia tak ambil lah. Memang dia nak luar. Padahal saya depan dia. Orang Perak kata nampak benar. Nipu ni. Saya pun tak nak main dia malu. Saya pun dia. Ya. Duk saja ni pun kena ada 3 lagu. Saya kata pun kena sama. Tu. Tekal lah okey. Sebelum ramai tu. Nah, ni pilih ada tu mana? Astagfirullahaladzim. Dia ingat saya ni buka karaoke. Tuan-tuan, anak-anak muda dia lepak tenang. Dia adalah anak-anak tua. Jadi kita tarik yang muda-muda ni. Hadap tarik lagu suara lagu sedap bukan. Sedap. Kau umpama bunga yang dekat di hatiku. Ku harap kau mekar selama-lamanya. Kau umpama bintang di buat. Aku harap kau terus bersinar. Semua kita tepuklah kan. Maka pun seorang tegak dia telah. Jadi bila masjid dia agak-agak tak nampak kan. Oh, lagi saya
Kemudian roknya kenapa dia jadi gila? Baru kata rok. Aku bukan kata rok. Batu, kayu semuanya teruk dia bedah. Lah aku jadi gila ya. Lah aku seorang tak ada, gigi tak ada, penatih tak ada. Hayya ala syalah. Aku tak ada penatih. Ya syalah. Aku latih 2 minggu menjadi gila. Nanti dia pergi gila juga pakai sebutan tu jubah dia. Latih 2 minggu. Agak-agak geng-geng lah. Geng dia lempik dia main. Geng nak lepak dia main. Dia tahu lah mak toko yang jadi tu. Tengok pukul 11.30 Jumaat sampai 11.30 pagi sampai. Wah nyampak mewah. Geng memang bila dia bang bukan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Agak-agak kawan ni tak ngangah pada hak pokok telinga pada aku tak mendengar. Buat dia silap malu. Yang dia kepala apa dah tak sampai malam tu hidup dia yang ketum aku. Bila nampak juga kita boleh tarik mereka. Tarik mereka bila nak kutuk mereka. Inilah yang dikatakan hijrah. Sampai bila kita nak bermusuh? Nak bermusuh pasal bendera, nak bermusuh pasal parti, itu pun dia. Tak kenal apa. Jom kita hebatkan bangsa kita, hebatkan agama kita, hebatkan negara kita. Sebab ada orang kata ustaz jangan sebut bangsa, kita sebut Islam ya. Betul. Tapi salahkah kita sebut bangsa? Bangsa ini pun Allah jadikan. Kenapa kita nak marah pada bangsa Melayu? Kenapa bila disebut bangsa Melayu kita nak marah? Bukankah bangsa Melayu itu Allah jadikan? Kita berbangga dengan apa yang Allah jadikan. Salah. Kebetulan pula bangsa kita adalah Islam. Melayu yang Islam. Bila kita bercakap tentang soal Melayu di Malaysia, secara tak langsung kita bercakap soal Islam. Saya ni tuan-tuan nak kata berjalan banyak tak. Tapi boleh kata tak ada rumah. Jalan semua. Malam ni dekat tuan-tuan. Pagi besok pukul 9 saya ada convocation. Budak-budak tadika mereka jemput saya buat penyampaian DJ. Malam besok saya di Kampung Gajah. Hari Ahad pukul 2 petang saya di Damantara. Malam di Stalin Jaya. Kan ada rumah. Hari Isnin saya ceramah dekat Tanjung Rambutan, Boros Petang. Hari Selasa pula dekat Putrajaya. Malam dekat Resik KL. Hari Rabu Juntung Pulau Pinang pula. Mana ada rumah. Saya banyak berjalan. Saya banyak jalan bergerak. Satu negara saya pernah pergi. Saya berceramah di sebuah negara. Saya tengok satu masjid, nama dia Masjid Toha. Dia tulis besar tembok dia, Masjid Toha. Saya pun cakap kat saya punya pemandu. Saya kata, bang, kita berhenti sini, ini masjid. Pemandu ni orang tempatan. Dia kata, tak boleh ustaz, ini bukan masjid. Lah, kan tulis Masjid Toha. Dia kata, ustaz, ini bukan tempat orang Islam. Ini tempat orang bukan Islam. Habis itu kalau bukan Islam, kenapa tulis masjid? Dia kata, ustaz, di negara kami, agama adalah sama. Agama adalah sama. Dan setiap agama boleh pakai nama-nama agama lain. Tak jadi masalah. Kalau mereka agama lain nak guna nama Allah boleh, nak guna nama Nabi Muhammad, nak tubuh tak guna dekat masjid pun boleh. Agama adalah sama, hak individu. Masya Allah. Inilah tuan-tuan yang dipanggil liberalism dan pluralism. Agama adalah sama. Orang Melayu nak murtad dipersilakan, tak jadi halangan. Bila saya nak balik ceramah, ada orang datang ke airport. Dia datang bisik dekat saya, tapi jauh lah. Ada dia perempuan. Dia kata, ustaz, berdosa kat saya. Apa dosanya? Tak. Saya menjadi saksi pada kawan saya yang kahwin. Oh, mana boleh perempuan jadi saksi? Dia kata.
perkahwinan orang Islam, perkahwinan orang Kristian. Macam mana pula? Kawan saya orang Melayu masuk Kristian, kahwin dengan orang Kristian, saya jadi saksi dia. La ilaha illallah. Yang kau tidak kira aku. Ini nak tanya ustaz, boleh ke tidak? Aku ada kuat, saya kata Melayu lah Pak. Saya tanya dekat dia, di sini orang Melayu memang boleh ustaz. Dia kata boleh, tak jadi masalah. Tuan-tuan, inilah yang sedang berlaku dalam negara kita. Ada beberapa pertubuhan dalam negara kita mendesak pertubuhan bangsa bersatu, mengiktiraf agama adalah sama. Tidak ada agama persekutuan. Islam tidak ada agama. Agama semua agama. Mereka sedang mendesak juga. Mereka desak lesbian, gay, liwat, bersuka jantina diiktiraf. Boleh kahwin betina dengan betina, jantan dengan jantan, boleh bagi siji nikah. Dan mereka mendesak kerajaan supaya membenarkan orang Islam murtad. Kalau tuan-tuan berpecah belah, tuan-tuan, saya takut nanti masjid kita akan ada banyak masjid. Yang tu masjid orang Islam, yang tu masjid bukan Islam. Nanti di gereja pun mereka tulis, yang ni Allah, yang ni pun Allah. Kita tak tahu lah mana ketua kita. Masya Allah, tuan-tuan. Sebab tu saya sebut berkali-kali pada tuan-tuan, hijrahlah. Sampai bila kita nak bergaduh, tuan-tuan? Orang makin berani dengan agama kita. Saya pergi ke sebuah negara lagi, saya ceramah waktu raya Korban. Di negara mereka, lembu tak boleh dikorban. Kalau nak korban, hanya korban kambing. Itu pun korban dalam bilik. Korban, penyembelih, pegawai veteriner, pegawai haiwan yang boleh masuk 4 orang. Saya tanya, lembu you all korban tak? Kami tak boleh korban lembu. Sebab agama lain melarang. Tak boleh, kena hormat. Sekarang tuan-tuan dah jadi di Malaysia. Orang Hindu ada yang dah bertikai dah. Kenapa orang Islam sembelih korban di sekolah? Kenapa sembelih lembu? Mereka dengan beraninya tuan-tuan ada ni buat. Sedangkan kita orang Islam, orang Melayu dah bertolak ansur lama. Mereka nak buat kain putang, kita tak kacau. Mereka kata sembelih lembu ganas. Sembelih lembu ni ganas. Budak-budak takut. Tu yang cocok pipi tembus dekat mana? Cocok di badan hang, tarik kau balik, tak ganas. Lalu atas hati depan orang ramai, tak ganas. Bawa kau balik borak-borak dekat 100 kilo, tak ganas. Hang cocok ni, kulit habis ditarik dengan pencakup, lagi ganas. Tapi kami orang Islam tak pernah kacau apa. Pasal lembu apa nak kutuk kami? Kenapa yang mereka berani kutuk kita? Ketikaikan kita? Jawapan dia sebab kita berpecah belah. Pasal benderanya berpecah belah. Ini yang akan jadi tuan-tuan. Itu yang saya nak berhenti 28 November. Saya tanya orang drama nak taraf. Kalau dah jodoh tu tuan-tuan minta saya sambung lagi. Saya belum bagi jawapan. Patut malam ni mereka main rakam di sini. Saya kata hole. Saya belum bagi jawapan. Sepatutnya dia komen malam ni dulu. Main rakam kalau dah jodoh. Kalau dah jodoh, alhamdulillah. Disiarkan 4 kali baru. 4 kali tuan-tuan, 4 juta lebih orang kita. 1 kali disiarkan 1 juta lebih. Ramai ni orang minat ceramah agama. Ustaz Don orang minat, ceramah orang perdana orang minat, tanyalah ustaz orang minat, tanyalah orang minat. Alhamdulillah, zaman sekarang ni zaman orang minat ceramah agama, forum agama orang minat. Tetapi tuan-tuan, rancangan kalau ada jodoh tak boleh lawan rancangan tanah kubur. Tanah kubur nombor 1. Kalau dah jodoh nombor 2. Dah tanah kubur tu dalam. Saya bawa pergi tanah kubur. Maknanya dalam sungguh lah. Nombor 1 orang minat tanah kubur. Dah rezeki dia. Yang dah faham, dah faham dah.
Kalau kita lambat-lambat nanti yang kita gelap tu kompok tak ada terus. Tak banyak tak faham kompok tak ada terus. Dan yang saya nak berhenti ceramah ni bukan saya berhenti berdakwah. Saya nak tumbuh pada sekolah saya dakwah juga. Saya ada sekolah 1000 orang. Kalau saya asyik berceramah dekat luar, siapa nak mengajar budak-budak? Memanglah ada cikgu dia. Tapi saya ni pengetua. Saya ketua. Kenapa? Dia kata Ustaz Fazil ni apa, nak berhenti berdakwah ni apa, nak tak tiru Nabi. Saya berdakwah di sekolah. Biarlah Ustaz lain pula ceramah. Kalau orang tanya saya, kata kau Ustaz berhenti ceramah? Jawapan dia kan siapa nak bunuh saya? Adakah Ustaz macam saya ni orang hubuk nak bunuh? Orang tanya saya dalam blog, kalau tak hubuk nak bunuh, kenapa tak report polis? Kalau saya report polis, apa yang malu? Parti apa? Ustaz apa? Adakah orang yang nak kata Islam nak hubuk bunuh orang? Apa orang ni? Sebab tu saya tak report. Kalau saya report, malu apa? Kata nak kata Islam, tapi orang macam saya apa nak bunuh? Saya masih simpan semua mesej itu. Semua ada dalam saya punya pendrive. Saya ada dalam saya simpan. Saya nak sebenarnya report, boleh report. Tapi saya tak mau. Nanti pengajar akan suka. Janganlah sampai orang macam saya. Ini saya bukan G08. Saya bukan G06, 04. Saya nak ajak orang Islam bersatu. Nak ajak orang Islam jadi kuat. Ini satu ustaz hantar mesej kat saya. Aku jumpa halal dakwah hang. Astagfirullahaladzim. Tak sewel ke aku. Tak gila gapi juga. Tadi pun tak gila macam ni tu. Payah. Kita nak jadi ustaz ni gelama ke? Orang bawa syukur ni tuan-tuan. Main nak tirak saya di rumah. Saya panggil pembantu saya. Nak pergi tengok. Syukur. Saya panggil polis. 2 polis main. Polis tanya ustaz. Nak report tak report? Kalau tak report, kamu tangkap sekarang juga. Saya kata tak payah lain. Saya nasihat dia dekat 2 jam. Lalai kata bawa tadi dah syukur tu. 5 dekat. Oh susah. Rupanya nak mengajak orang bersatu, nak mengajak umat Islam jadi kuat, salah. Yang betul ni apa? Mengajak umat Islam berpecah belah. Itu betul. Tuan-tuan, kalau dia mati, jangan pergi. Dia Allah salah. Allah. Kalau dia sakit, doakan bagi cepat mampu. Dia Allah salah. Yang macam ni betul. Ustaz tu bagus. Oh dia tiba apa? Itu betul. Yang tu tak boleh kata. Dah, saya mengajak tak kira siapa. Tak kira siapa sakit, siapa kenduri, siapa imam, siapa ustaz, siapa-siapa pun. Selagi mana dia Islam, jom kita berbuat baik. Kerana Allah kata innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum. Allah sebut pada kita adalah bersaudara. Buat apa kita nak gaduh-gaduh? Cuba kita tengok umat Islam di Mesir bergaduh, di Syria bergaduh, di Jordan, di Yaman bergaduh, di Iraq bergaduh, di Afghanistan bergaduh, di Pakistan bergaduh. Takkan kita nak bergaduh? Sebab itu saya minta supaya kita lupakan sengketa. Tak ada gaduh-gaduh lagi. Kita jaga anak-anak kita. Kita perkukuhkan ekonomi kita. Buat kerjasama yang lebih baik. Apa agensi pun tolong. InsyaAllah kebaikan kat kita. Jangan anggap bahawa masalah hanya timpa orang belah sana. Kita tak kena. Dah. Saya ni penceramah dan saya nak saya tak ada masalah. Saya pun boleh timbul masalah daripada anak-anak saya. Boleh timbul. Dekat-dekat siapa saya nak minta tolong kalau anak saya bermasalah? Kalau saya tak baik dengan orang, siapa nak tolong saya? Saya berada di Nakal. Nak balik Ipoh 3 jam setengah. Saya habis ceramah pukul 2 pagi. Pukul 2 pagi malam. Boleh tunggu? Boleh tak? 2 pagi ni? Tunggu saya pukul 11 tengah boleh. Jadi anak-anak tunggu ke tunggu.
Saya habis ceramah 11.30 malam. Saya nak sampai Ipoh pukul 3 pagi. Saya keluar tadi pukul 2.30 petang. Dekat bilik rumah lah. Sampailah pukul 3.30 pagi, insya-Allah kalau Allah izin. Siapa jaga anak saya? Mak dia pula tadi sakit gigi. Duk menung di rumah. Saya kata masa saya nak pergi tadi, dia pergi eksabar, eksuhana, sakit gigi pun nampak tidur dia. Orang lagi gigi untuk orang. Anak saya pun remaja juga, siapa nak jaga? Saya memerlukan jiran-jiran yang baik. Saya memerlukan masyarakat yang baik. Sebab tu tuan-tuan baik. Sebab apa tuan-tuan baik? Sebab dulu-dulu kita mempunyai bapa yang ramai, mak yang ramai. Kenapa apa-apa ni baik? Kenapa abang-abang baik sekarang? Sebab dulu bapa kita ramai. Tok Imam bapa kita, Tok Tiak bapa kita, Ketua Kampung bapa kita, pengurusi JKK pun bapa kita, Pak Mak Tempe bapa kita. Semua bapa. Apa nak bapa ni? Salam-salam dekat-dekat. Kita panjat pokok jambu. Tok Imam berhenti. Hei, turun! Jatuh macam ni. Pak ni turun tak? Kita pun turun. Sekejap lagi kita main ketungan. Tok Tiak pula, naik atas. Baca banyak lintas, banyak ke? Apa ni? Lemah tak naik? Semua pakai jadi mak. Semua pakai jadi bapa. Sebab tu kita jadi baik. Sekarang ramai tak nak jadi bapa, ramai tak nak jadi mak. Tengok anak dia pakai buka jambu. Anak dah baru mati dikit lagi. Jadi pula ekor pak dia berapa? Memberi dah. Tapi masyarakat juga semua kira belak-belak. Dah tuan, kita tak tahu anak kita jadi apa. Sebab tu saya minta pada tuan-tuan, hari ini kita berterima. Saya taklah kata saya